cycle. Sebagai permulaan kami terangkan maksud kitaran dalam penerangan ringkas dan mudah difaham. Dalam bahasa Inggeris, kitaran disebut sebagai cycle. Kitaran Otto adalah kitaran termodinamik yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Kenderaan yang menggunakan bahan bakar petrol adalah contoh aplikasi daripada kitaran Otto. Kitaran Otto digunakan untuk menerangkan apa yang terjadi pada udara yang disedut masuk dalam enjin 4 lejang pembakaran dalam petrol. Asas operasi enjin ialah lejang ambilan udara, lejang mampatan, lejang kuasa dan lejang egsos. Dalam proses ini udara dipaksa masuk dalam silinder enjin, dicampur dengan petrol dan dimampatkan, udara tadi meletup dan akhirnya udara yang bertukar tadi dikeluarkan sebagai asap. Jadi kitaran atau cycle ini menerangkan apa sebenarnya terjadi pada udara dalam 4 lejang semasa operasi enjin. Udara tersebut diberi haba, tekanan, mengalami perubahan suhu, dan juga isi padu semasa beroperasi. Selain daripada kitaran Otto, terdapat dua lagi kitaran yang biasa dijumpai iaitu kitaran diesel dan kitaran dual. Untuk video kali ini, kita akan belajar mendalami analisis kitaran Otto. Sebelum membuat analisis kitaran Otto, beberapa anggapan perlu dibuat. Anggapan yang perlu dibuat bagi melakukan analisis terhadap kitaran Otto adalah seperti berikut. Yang pertama, adalah menganggap medium kerja adalah perfect gas. Yang mana gas sempurna ini mempunyai spesifik haba dan berat molekul yang tetap seperti mana pada suhu bilik. Yang kedua pula adalah tiada tindak balas kimia berlaku semasa kitaran. Proses termodinamik adalah ulang-alik. Kemudian anggapan seterusnya adalah tiada haba yang hilang semasa proses kitaran berlaku. Kehilangan haba daripada kitaran Otto tersebut ke persekitaran adalah dianggap tiada langsung. Seterusnya, medium kerja juga dianggap tiada perubahan. Yang mana, dari awal proses hingga akhir proses medium adalah sama dan tidak berubah. Akhir sekali, jisim dianggap tiada perubahan yang mana jisim medium kerja adalah tetap. Compression ratio adalah nisbah maksimum kepada jumlah minimum ruang di atas ombak enjin pembakaran dalaman semasa strok penuh. Untuk mendapatkan nisbah enjin, nilai V1/V2, diambil sama dengan nisbah mampatan enjin sebenar. Nilai V1 juga merupakan hasil tambah antara nilai isi padu lejang antara TDC dan BDC, manakala nilai V2 dikenali sebagai nilai clearance volume. Isi padu ruang di dalam enjin boleh dikaitkan dengan gambar rajah PV diagram. Nilai V2 pada PV diagram merujuk kepada nilai isi padu apabila piston berada pada tandisi. Nilai V1 pada PV diagram pula merujuk kepada nilai isi padu apabila piston berada pada BDC. Jadi, untuk mendapatkan nisbah mampatan boleh gunakan rumus compression ratio sama dengan nilai jumlah isi padu atas B, D, C dibahagi dengan nilai isi padu atas T, D, C. Untuk contoh pengiraan compression ratio, kita tengok pada contoh satu ini. Sebuah enjin kitaran Otto mempunyai diameter bor 55 mm, lejang 80 mm dan isi padu kelegaan 23.3 cm padu. Carikan nilai nisbah mampatan enjin tersebut. Untuk dapatkan nilai mampatan, tukar semua data ke dalam unit yang sama. Di sini, saya tukarkan ke unit sentimeter. Jadi, saiz silinder 5.5 cm, lejang 8 cm. Dan isi padu kelegaan pula 23.3 cm. Jadi, dapatkan swab volume. Pi/4 darabkan dengan 5.5 kuasa 2 darab 8. Jadi, akan dapat nilai swab volume sebanyak 190.07 cm padu. Untuk kirakan nisbah mampatan, jumlah nilai swab volume tambah clearance volume dibahagi kepada clearance volume. 190.07 tambah 23.3 dibahagi dengan 23.3 dan dapat 9.16. So, nisbah mampatan bagi enjin ini adalah 9.16. Sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan kitaran Otto, kita kenali dahulu proses-proses yang berlaku di dalam kitaran Otto. Dalam gambar rajah PV, ada 4 poin yang mewakili isi padu dan tekanan kitaran. Untuk titik nombor 1 hingga nombor 2, dinamakan proses isentropic compression. Untuk poin 2 ke poin 3 pula dinamakan constant volume heating. 3 ke 4 pula adalah isentropic expansion.
Dan akhir sekali proses constant volume cooling berlaku pada poin 4 ke poin 1. Pada proses volume heating, haba diserap masuk ke dalam kitaran dan pada poin 4 ke 1 iaitu pada proses constant volume cooling, haba dibebaskan ke persekitaran. Dalam menganalisis kitaran Otto, beberapa formula dan pekali perlu diketahui dan digunakan. Ada dua pekali iaitu gamma, specific heat ratio yang mempunyai nilai 1.4, manakala untuk specific heat at constant volume, CV nilai pekalinya adalah 0.718. Untuk proses isentropik, bagi mendapatkan nilai tekanan formula yang digunakan adalah P1V1 kuasa gamma sama dengan P2VV kuasa gamma. Untuk dapatkan suhu pada proses isentropik, formulanya adalah T1V1 kuasa gamma tolak 1 sama dengan T2VV gamma tolak 1. Untuk suhu, pastikan nilai adalah dalam unit Kelvin. Untuk tukarkan darjah Celsius kepada Kelvin, tambahkan nilai darjah Celsius dengan 273. Untuk dapatkan nilai Qin, atau heat supply, Qin sama dengan CV darabkan kepada hasil tolak T3 terhadap T2. Untuk haba yang dibebaskan pula, Qout equal to CV didarabkan dengan nilai T4 tolak T1. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah menyelesaikan analisis kitaran Otto. Pertama sekali, dapatkan data-data daripada soalan. Pastikan data tersebut telah ditukarkan kepada unit yang sepatutnya. Untuk proses poin 1 ke-2, iaitu proses isentropic compression, dapatkan nilai tekanan P2 menggunakan rumus P1V1 kuasa gamma sama dengan P2V2 kuasa gamma. Kemudian dapatkan nilai suhu T2 dengan menggunakan rumus T1V1 kuasa gamma tolak 1 sama dengan T2V2 kuasa gamma tolak 1, dapatkan suhu pada poin nombor 2. Seterusnya, setelah selesai mendapatkan nilai T2 dan P2, kita analisis pula proses dari poin 2 ke poin nombor 3. Di sini adalah proses constant volume, jadi harus gunakan rumus P2, V2 per T2 sama dengan P3V3 per T3. Nilai V2 dan V3 boleh dihapuskan kerana proses tersebut adalah proses V tetap dan nilainya adalah sama. Jadi tinggallah P3 per P2 sama dengan T3 per T2 daripada sini, nilai yang boleh dicari adalah P3. Untuk proses poin 3 ke poin nombor 4, proses isentropic expansion, pengiraannya adalah sama seperti proses 1 ke 2 tadi. Di sini, rumus P3V3 kuasa gamma sama dengan P4V4 kuasa gamma digunakan untuk mencari nilai tekanan pada poin nombor 4 atau P4. Untuk nilai T4, rumus T3V3 kuasa gamma tolak 1 sama dengan T4V4 kuasa gamma tolak 1 digunakan untuk dapatkan nilai suhu pada poin nombor 3. Apabila selesai dapatkan nilai tekanan dan suhu pada poin-poin utama, barulah boleh dapatkan nilai heat supply dan haba release. Untuk dapatkan haba supply, Qin sama dengan CV darabkan dengan nilai tolak T3 terhadap T2. Anyut Qout sama dengan CV darab jumlah nilai T4 tolak T1.